Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah berada di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Marilah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana amalan ini tidak dilakukan pada malam yang lain. Artinya Rasulullah SAW sendiri merebut peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lain, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlah. Adalah Rasulullah SAW apabila masuk 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengikat kainnya, menggerakkan ataupun menghidupkan malamnya dan mengejutkan, membangkitkan ahli keluarganya untuk melakukan ibadah demi untuk mencari Lailatul Qadar. Apabila Rasulullah SAW bersungguh-sungguh melakukan ibadah, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW lagi kena bersungguh-sungguh untuk rebut peluang mendapatkan Lailatul Qadar. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-32. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-50 hingga ayat ke-52 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang yang mengada-ngadakan perkara yang dusta terhadap Allah. Wahai kaumku, tiadalah aku meminta sebarang upah daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan itu.
Upahku hanyalah dari Allah yang menciptakan daku. Maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran? Dan wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya, supaya ia menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelangkakan seruanku dengan terus melakukan dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah akhahum pada ayat ke-50 surah Hud ialah diambil daripada perkataan akh yang bermaksud serupa atau sama. Iaitu seseorang yang serupa dan sama ibu bapanya atau lebih mudah difahami sebagai bersaudara atau adik-beradik. Walaupun begitu, persamaan dalam penggunaan kalimah ini tidak terhenti setakat persamaan berkongsi ibu bapa. Ia juga dapat digambarkan, digunakan pada persamaan pada nenek moyang, agama, kewarganegaraan atau sifat yang ada pada diri sendiri, pada diri individu. Manakala kalimah midrara, ayat yang ke-52 surah Hud yang berasal dari perkataan ad-darur yang bermaksud menuang dengan banyak. Ulama juga berpendapat bahawa kalimah ini berasal dari perkataan ad-dar yang bererti air susu dan kemudian maknanya berkembang menjadi hujan serta semua perkara yang bermanfaat. Kaum Hud merupakan masyarakat petani. Oleh itu turunnya hujan merupakan nikmat yang besar untuk menyiram tanaman mereka sekaligus menampung simpanan air apabila berhadapan dengan musim panas. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-50 sehingga ayat ke-52 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa kaum Ad telah mengalami kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut yang menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang amat menyesakkan. Kemudian Nabi Hud AS meminta mereka bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah serta memberikan jaminan kepada kaumnya seandainya mereka bertaubat, pasti Allah akan menurunkan hujan kepada kampung mereka. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-50 sehingga ayat ke-52 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa Allah telah mengutuskan Nabi Hud AS kepada kaum Ad yang menetap di utara Hadratul Maut yang bernama Al-Ahqaf. Mereka kaum Ad yang merupakan satu kabilah yang gagah perkasa, mempunyai haiwan ternakan dan tumbuh-tumbuhan serta mempunyai tubuh yang besar. Selain itu, kaum Ad juga merupakan kaum yang menggantikan kaum Nabi Nuh AS. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan lagi bahawa kaum Ad hidup dalam keadaan yang mewah dan telah terbiasa menindas golongan yang lain. Maka mereka merasakan seruan tauhid yang disampaikan oleh Nabi Hud AS itu sebagai satu ancaman yang akan membongkarkan kezaliman mereka terhadap rakyat lain. Ujian seperti ini dihadapi oleh kebanyakan Nabi dan Rasul. Seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Isa AS dan Nabi-Nabi yang lain yang ditentang oleh pemimpin kaum masing-masing yang risau kedudukan mereka bakal tergugat kerana suruhan para Nabi yang ikhlas. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-50 sehingga ayat ke-52 surah Hud ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan kepada kaum Ad seorang nabi daripada kalangan mereka sendiri iaitu Nabi Hud AS. Menurut penyelidikan salah silah bangsa Arab, kaum Ad dan kaum Samud adalah suku Arab yang berasal daripada bangsa Arab purbakala yang telah lenyap. Hamka menyatakan bahawa Nabi Hud AS telah menyeru kaumnya supaya meninggalkan sembahan berhala dan berhenti daripada mensyirikkan Allah. Ini kerana kesemua dewa dan Tuhan selain daripada Allah itu hanyalah timbul dari khayalan dan bukanlah akal yang waras. Ini kerana bagi mereka yang waras dan berfikir pasti akan menyedari bahawa mustahil Tuhan yang maha berkuasa itu lebih dari satu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-50 sehingga ayat ke-52 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-50 sehingga ayat ke-52 surah Hud ini menceritakan kepada kita kisah Nabi Hud AS bersama kaum Ad yang telah mengkufuri nikmat Allah dengan mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain.
Mereka tidak mahu untuk memohon keampunan Allah, sedangkan sekiranya mereka memohon ampun dan kembali ke jalan yang benar, pastilah Allah akan menurunkan hujan kepada tanah mereka sehingga menjadi subur tanah dan tanaman, sekaligus menamatkan kemarau berpanjangan yang telah dihadapi mereka. Pun begitu, mereka tetap ingkar dan berpaling daripada suruhan baginda Nabi Hud AS dan kekal mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-50 sehingga ayat ke-52 surah Hud ini memberikan peringatan kepada kita supaya sentiasa berusaha untuk mengamalkan istighfar dan memohon keampunan kepada Allah SWT. Melazimi taubat dan istighfar merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang wajib kita contohi dan menjadikan ia sebagai satu rutin dalam kehidupan. Rasulullah SAW adalah maksum dan telah dijanjikan syurga buat baginda. Rasulullah SAW tetap melazimi istighfar kerana keprihatinan baginda kepada umatnya. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menerangkan, huwa hammuhu bisababi ummatihi wa mattala'a alaihi min ahwaliha ba'dahu fayastaghfiru lahu. Ia adalah disebabkan kerana keprihatinan baginda SAW terhadap umatnya. Nabi SAW telah melihat hal ehwal yang akan menimpa umatnya, lalu baginda beristighfar buat mereka. Maka sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, tidak malukah kita untuk tidak melazimi istighfar, sedangkan Nabi SAW yang maksum beristighfar untuk kita umatnya. Ingatlah bahawa Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Innahu la yughanu ala qalbi wa innahu la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya hatiku tenggelam dalam keseronokan beristighfar dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum sampai ke halkum. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis hasan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-50 sehingga ayat ke-52 surah Hud ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah berusaha untuk melazimi istighfar dalam kehidupan seharian dan menjadikan ia sebahagian daripada istighfar dalam kehidupan seharian dan menjadikan ia sebahagian daripada wirid harian kita. Sesungguhnya istighfar itu umpama air hujan yang menyuburkan hati yang kering dan tandus daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, setiap individu pasti akan melakukan kesalahan dan kesilapan. Namun kesilapan dan kesalahan tersebut tidak sepatutnya menjadikan kita jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kita hendaklah menjadikan kegelinciran yang telah dilakukan tersebut sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bertaubat, beristighfar dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketiga, umat Islam tidak sepatutnya berputus asa walau dalam apa jua situasi. Tidak kira sebesar mana pun dosa yang telah dilakukan atau tergelincir kembali, tetaplah terus melakukan solat sunat taubah, beristighfar dan berdoa memohon keampunan kepada Allah. Sesungguhnya putus asa dari rahmat Allah itu merupakan satu bisikan syaitan yang tidak senang duduk melihat hamba-hamba Allah kembali kepada Tuhan mereka. Seperti mana firman Allah dalam surah Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani.
Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.